والسلام على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب فيه. فأما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. Allah SWT berkuasa pelaksana program Al-Hakim Muslim-Muslimat rahmatullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT telah pun diberikan takdir yang terbaik oleh Allah SWT untuk kita masuk ke dalam 7 bulan Muharram tahun 1435 Hijrah. Ini menunjukkan bahawasanya begitu jauh kita dengan zaman Rasulullah SAW. Setelah pun kita tinggalkan zaman kegemilangan permulaannya Islam setelah 1435 tahun, dan berlakunya hijratun Nabi SAW. Dia bukan satu peristiwa yang terhebat, peristiwa yang bukan satu perkara yang mengubah agama Allah Subhanahu Wa Taala. 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah menyaksikan pelbagai paparan-paparan yang menyedihkan, pelbagai keadaan umat Islam yang sampai tahap dibunuh. Keluarga Ammar bin Yasir, ibu berhak dan bapa Ammar mati dibunuh syahid. Dan kemudiannya menyaksikan seorang sahabat disiksa sehingga hampir mati, iaitu Bilal bin Rabah, dan pelbagai lagi. Selama 13 tahun penuh dengan pelbagai paparan-paparan yang menyedihkan, maka berlaku peristiwa hijratun Nabi SAW menyebabkan berubahnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Islam mula didaulatkan, Islam mula digagaskan dengan suatu perkara yang dilaksanakan dalam bentuk yang hebat. Segala perkara ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan segala-galanya dilaksanakan. Maka kita lihat bahawasanya hijrah tersebut telah pun mengubah keadaan umat Islam. Maka kehebatan hijrah yang mengubah kekuatan umat Islam ini akhirnya dirakamkan dalam suatu perkara yang hebat juga, iaitu dalam takwim. Takwim ni benda hebat. Mana-mana tempat yang umum tak ada takwim, pening kau sana. Tak tahu hari apa, tak tahu bulan apa sebagainya. Kalau sekadar pening tak tahu hari bulan tak apa. Tapi jangan sampai tak tahu esok nak puasa. Esok nak raya tak payah sebut pun tahu dah esok nak raya. Tapi esok nak puasa, ramai yang tak tahu sini esok nak puasa kan. Maka takwim ni benda penting. Terutama takwim melibatkan takwim Islami. Maka takwim ni benda besar, benda penting, dan diletakkan nama yang hebat. Maka dua benda berbeza. Pertama takwim, yang kedua peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah satu benda, takwim satu benda yang lain. Namun kedua-dua ni digabungkan. Maka takwim yang hebat itu diabadikan nama peristiwa yang hebat. Maka takwim yang hebat itu diabadikan nama peristiwa yang hebat itu, nama peristiwa hijrah. Maka peristiwa hijrah tu Nabi SAW sebagai peristiwa yang hebat diabadikan pada takwim. Maka itulah dua peristiwa yang hebat. Jadi satu Muharram minggu lepas dan sambut Isra minggu lepas bukannya peristiwa hijrah. Satu Muharram ialah detik permulaan pengiraan takwim Islam hijrah, bukannya hijrah. Tapi ada kaitannya apa? Kaitannya ialah dinamakan takwim tadi dengan takwim hijrah. Maka dua benda yang hebat. Jadi kita lihat sewaktu nak menamakan tersebut, maka Sayyidina Umar Al-Khattab, kita lihat ialah orang yang telah pun memulakan takwim ini 17 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW. Bila 17 tahun lepas kewafatan Rasulullah, confirm satu Muharram itu tidak disambut sama Rasulullah, maka tidak disambut oleh Rasulullah SAW. Maka adakah bid'ah kita menyambutnya? Tidak. Sebab bid'ah ini melibatkan benda ibadah. Ibadah ada pun takwim ini benda pengurusan, maka sambutlah. Cuma sambut tu sambutan yang cara yang betul, dan jangan ada penyelewengan atas nama Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat ada benda-benda yang perlu disambut-sambutlah. Kita berbincang dalam perkara yang melibatkan ibadah dalam sambutan tersebut. Ada perkara yang boleh,
ada perkara yang sandarannya, ada kami tidak boleh. Dan dilihat bagaimana bahawasanya Nabi Muhammad SAW wafat tahun 10 Hijrah, maka 17 tahun lepas tu zaman Sayyidina Umar menggagaskan takwim ini. Sebab apa? Pada zaman Sayyidina Umar tu negara ini begitu luas, telah sampai di sempadan Sind di India, telah sampai di sempadan negeri China, dan dalam masa yang sama Parsi yang terhebat telah pun tersungkur sujud di bawah pemerintahan Islam, dan kemudian seluruh Afrika Utara telah pun di bawah pemerintahan Islam. Dan kita lihat bagaimana negara yang ada pada zaman Sayyidina Umar besar. Maka takwim yang digunakan masih takwim jahili, takwim jahiliah. Maka takwim jahiliah Sayyidina Umar gunakan dan Rasulullah pun gunakan. Dan kita bincang lafaz Jumaat yang lepas mengatakan bahawasanya Rasulullah tak ubah takwim jahiliah ni. Rasulullah pakai, cuma Rasulullah ubah sikit satu je, iaitu pada kalimat Yaumul Arubah diubah menjadi Yaumul Jumaah. Rasulullah satu je, daripada nama Arubah ke Yaumul Jumaah. Ada pun ayyamul ukhra, hari-hari yang lain, semuanya kalimat-kalimat daripada orang-orang jahiliah. Maka menunjukkan bahawa kita boleh meneruskan benda-benda jahiliah kalau benda tidak melibatkan ibadah, tidak melibatkan akidah, tidak melibatkan penyelewengan kepada syariat Allah, maka tidak ada masalah. Ada pun takwim, Rasul teruskan takwim jahiliah. Walaupun gelang kafir itu, gelang kafir jahiliah tu, tapi yang menjadi sasaran Rasulullah untuk diubah. Tapi dalam takwim Rasul tak ubah, cuma Rasul ubahkan Yaumul Arubah ke Yaum Jumaah, sebab Jumaat itu lebih mendapati. Bukan sebab apa pun, bukan sebab Arubah itu bermaksud yang buruk, tidak. Arubah itu maksudnya yang cerah, hari yang cerah. Maka ditukarkan hari yang cerah pada hari Yaumul Jumaah. Sebab apa? Sebab pada hari Jumaat itu adanya solat Jumaat. Maka dinamakan hari apa? Hari Jumaat, sebab ada solat Jumaat. Dan solat Jumaat dinamakan Jumaat sebab apa? Adanya Jumuk ini ialah perhimpunan. Maka dinamakan solat itu solat perhimpunan sebab ada perhimpunan. Kalau solat lain berhimpun 2 orang jadi jamaah. Dan Jumaat ni mesti jumuk 4 orang dan ke atas. Kalau seorang, namanya mufrad. Kalau 2 orang namanya 2 kan. Musanna dan dia. Kalau jamak 3 dan atas. Itu segi bahasa. Dari segi ibadah ni, jumuk ni beramai-ramai. Jumuk ini dia kena 4 dan ke atas. Sebab tu dalam mazhab Imam Abu Hanifah 4 orang dah boleh buat sembahyang Jumaat. Ini juga dalam mazhab Imam Syafi'i Allah pada mazhab Qadim 4 orang dah boleh buat dah. Dalam mazhab qaul Qadim. Dan kita lihat bagaimana itu namanya jumuk, maka dijadikan sebagai Jumaat. Maka itu dia Rasulullah buang. Rasulullah tambah bertukarkan, ada pun bulan-bulan tetap, bulan-bulan jahiliah. Dan berterusanlah takwim ini digunakan oleh kerajaan Islam, Khulafaur Rasyidin sampai zaman Sayyidina Umar. Bila zaman Sayyidina Umar, dunia dah luas dah. Dunia dah luas sebab Sayyidina Umar ni banyak melakukan keluasan kuasa. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak sempat sebab apa? Banyak mententeramkan keadaan, mengamankan keadaan. Keadaan dah aman, Sayyidina Umar mewarisi keadaannya aman. Kemudian Sayyidina Umar meluaskan kuasa Islam, maka dunia sujud kepada Islam di bawah kuasa Sayyidina Umar. Tapi masalahnya ialah segi takwim. Takwim kalau orang Arab faham, orang selain pada Arab tak faham. Orang Arab ini mereka ummiyina rasulah. Orang mengatakan di kalangan orang ummi itu, orang tak reti buta huruf itu, datang ke Rasul mereka, Nabi Muhammad SAW. Maka kebanyakan mereka ni buta huruf. Walaupun ada yang boleh membaca, tapi kebanyakan mereka buta huruf. Mereka tidak boleh menomborkan tahun. Sebab itu tidak ada penomboran tahun. Yang adalah penamaan tahun. Untuk buka sirah Rasulullah. Rasulullah lahir bila? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah. Berapa nombor tahun gajah Ustaz? Jangan cuba cari, jadi lupa. Tahun gajah tak ada nombor-nombor ni. Nama dia ada. Maka nombornya tak ada. Dan kemudian kita lihat, kalau nak cari nombor boleh refer kepada tahun milad, iaitu tahun Masihi. Ada 20 April 571 Masihi. Bahawa ada, sebab mesti ada nombor. Orang Arab ada nombor sebab dia orang ummi. Maka berterusan, dia orang Arab tahulah tahun ni tahun gajah. Sebab berlaku ni serangan kita gajah, objeknya gajah, maka nama tahun gajah. Kalau berlaku banjir, tahun ni banjir. Orang Arab tahulah benda-benda tu. Tapi kalau orang bukan Arab, tahun apa ni? Tahun banjir. Tahun ni bila tahun ni? 5 tahun dulu ke? Tahun lepas ke? Bila ni? Dia tak tahu bila benda tu berlaku. Maka dia tidak begitu menguasai tahun itu. Maka perlu dinomborkan. Dia nombor baru tahu nilai. Tahun ni dah 2 tahun lepas. Tahun ni surat ni bila sampai surat ni. Maka baru dia tahu dinilaikan. Maka orang ajam ini dia tidak begitu menguasai tarikh-tarikh itu. Maka perlu dibuat suatu selarasan. Sayyidina Umar ni arkitek kepada pentadbiran Islam. Kalau nak kaji bab pentadbiran, Sayyidina Umar antara kajian pentadbiran yang hebat.
Sayyidina Umar ubah banyak benda. Sistem apa? Sistem tentera pun Rasulullah. Sayyidina Umar ubah. Zaman Rasulullah ada tentera jihad. Zaman Sayyidina Umar dia teruskan tentera jihad tadi, tapi perlu ada perubahan. Sebab negara telah luas sangat, sempadan dengan Rom, anytime boleh berperang. Maka tak boleh tunggu tentera jihad saja. Kena tentera bergaji, maka dibuat ijtihad kena tentera bergaji. Kemudian dibuat ijtihad kena ada sistem polis, tentera jaga sempadan, jaga keselamatan memang peperangan. Dalaman siapa jaga? Kementerian Dalam Negeri, maka perlu ada sistem polis. Maka Sayyidina Umar menggagaskan sistem kepolisan. Dah ada polis, kena tangkap lah siapa jahat-jahat tu. Maka kena tangkap, nak tumbak kat mana? Maka sistem penjara zaman Sayyidina Umar. Maka sistem penjara ada. Zaman Rasulullah tu jadi rumah-rumah untuk menahan orang yang, sebab sistem penjara ni benda yang melibatkan charge yang terakhir dalam syariat Islam. Dan kita lihat bagaimana itu melibatkan takzir. Sayyidina Umar buat semua tu. Sayyidina Umar ni mengajar kita bagaimana kita boleh ambil benda-benda walaupun kafir punya. Sayyidina Umar ni bermusuh dengan Rom. Walaupun bermusuh dengan Rom, tapi pentadbiran Rom lah yang banyak diambil oleh Sayyidina Umar. Melibatkan ketenteraan, Sayyidina Umar ambil banyak sistem Rom. Melibatkan kementerian-kementerian. Zaman Sayyidina Umar ni negara dah besar dah, tapi Sayyidina Umar splitkan kuasa kepada menteri-menteri. Maka dia ambil wazarah-wazarah. Sistem wazarah itu diambil ke sistem pemerintahan Rom. Bermaksud Rasulullah, Sayyidina Umar beramal dengan pesanan Rasulullah, al-hikmatu dhalatul mu'min aina wajadaha wa huwa a'akum biha. Al-hikmatu, benda-benda hikmah, benda-benda hebat, benda-benda baik ini, dhalatul mu'min, seumpama barang keciciran bagi umat Islam. Kita kalau cicir benda, cari balik, jangan biar je cicir apple kan. Oh biarlah, RM10 sangat. Jangan pasal cari balik, cari bersungguh-sungguh. Bahkan kalau kita jumpa benda-benda cicir tadi, Rasulullah kata apa? Aina wajadaha wa huwa ahaqqun biha. Di mana saja dia berjumpa di timur ke di barat ke di mana saja dia berjumpa, wa huwa ahaqqun biha, kita lebih berhak mengambilnya. Pengurusan, maka kita jumpa pengurusan yang baik daripada dasar-dasar Jepun. Walaupun Jepun pernah menjajah kita, ambil lah. Maka ambil lah. Kita jangan ambil sampai semua benda melibatkan akidah dan sebagainya. Kita ambil benda-benda melibatkan pengurusan, dasar-dasar mereka yang bagus. Itu juga apa benda melibatkan sistem mereka yang bagus, maka wajar ambil. Maka itu dipesan Rasulullah, al-hikmatu dhalatul mu'min aina wajadaha wa huwa ahaqqun biha. Kita berhak mengambil. Sebab kalau kita ambil, kita akan gunakan untuk jalan Allah SWT. Maka konsep yang sama Sayyidina Umar buat dalam bab takwim. Takwim tu kafir punya, 11 bulan yang kafir punya. Segi nama-nama hari yang semua tu kafir jahiliah punya. Beli 3 bulan-bulan juga. Zaman jahiliah ada harga dah bulan-bulan tu. Terus Sayyidina Umar tukarkan, teruskan apa yang Rasulullah tukar, iaitu yang Arafah ke yang Jumaat. Kemudian dia ditukar daripada sistem penamaan kepada sistem penomboran. Mujur Sayyidina Umar tukarkan penamaan tadi. Kalau tak jenuh termiranya. Sekarang 1435 kan. Jenuh nak membilang 1435 nama. Kalau guna sistem nama tu, nama. Nak hafal Quran satu hal dah. Nak hafal nama kan, jelaskan hal yang kedua. Maka Sayyidina Umar tukarkan ke sistem nombor. Sistem nombor ni senang. Dia tahu dah, dia naik nombor tadi, meter dia naik, tahu lah bila dah benda ni 1400 tahun. Maka dah banyak nombor-nombor yang kita tahu nilaian nombor tadi. Kalau nama-nama jenuh kita nak tahu. Nama tadi dah jenuh nak letak nama dia. Maka sistem dia diubah oleh Sayyidina Umar dengan diletakkan sistem nombor penomboran tanpa sistem penamaan. Maka kita lihat bermula saat itulah sistem takwim Islami itu dimulakan bersama Sayyidina Umar dengan diambil asas takwim jahiliah. Maka boleh tak masalah walaupun jahiliah pun kita ambil terus transfer menjadi Islam ini. Maka kemudiannya dah jadi Islam punya, nak letakkan nama apa. Masa bila letakkan nama apa itu, maka pelbagai pandangan para sahabat. Maka sahabat yang dipakai ialah pandangan Sayyidina Ali yang agak hebat, iaitu Sayyidina Ali menggagaskan alangkah baiknya nama benda-benda hebat takwim ini diletakkan dengan peristiwa yang hebat. Abadikan peristiwa yang hebat pada benda yang hebat. Maka peristiwa yang hebat, maka cadangan Sayyidina Ali kita namakan dengan takwim ini dengan nama hijrah. Sebab hijrah memang satu benda yang mengubah betul-betul Islam. Satu benda yang betul-betul memberi anjakan paradigma pada Islam. Maka kita lihat akhirnya diterima cadangan tersebut. Maka terima cadangan tersebut, maka diletakkan pada takwim tadi dengan takwim Islami tadi dengan nama takwim hijrah. Oleh takwim hijrah, maka dicari tarikh Rasulullah mula sampai ke Madinah tahun 1 hijrah. Maka tahun 1 hijrah itu dimulakan dengan 1 hijrah. Maka 17 tahun dia telah bersama Sayyidina Umar tu,
Lepas kata Rasulullah mau dia buat takbir tadi, maka para ulama sejarah patah balik ke belakang, nomborkan balik peristiwa-peristiwa yang berlaku di tahun 1 Hijrah. 1 Hijrah apa berlaku? Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah buat perlembagaan. Rasulullah apa dalam perlembagaan itu? Rasulullah satukan siapa apa semua, tahun-tahun itu semua, bulan-bulannya dia tahun dia tak ada. Tahun kedua berlaku persyariatan puasa, berlaku persyariatan zakat. Tahun keberapa? Kelima berlaku persyariatan haji. Maka diletakkan nombor-nombor tu balik. Maka sejarawan letakkan nombor sampai kepada tarikh actual time 17 tahun lepas kewatan Rasulullah. Maksudnya 10 tahun zaman Rasulullah, 17 tahun sebab kewatan, 27 tahun. Pada mulanya takvim itu actual time pada zaman Sayyidina Umar tahun ke-27. Tahun 27 barulah mula. Sebab itulah sebelum ada takvim ini, nombor-nombor tu biasa berubah. Ulama yang kata berlaku Hudaybiyah pada tahun 5 Hijrah. Ulama yang kata tak, lakukan 6 Hijrah. Sebab nombor yang tak ada tahun tu, dipatah balik ke belakang, letakkan nombor tu. Maka sebab bermulanya nombor-nombor tadi selepas ada takvim zaman Sayyidina Umar tahun 17 selepas Hijrah, bermaksud tahun 27 Hijrah. Maka jelas itulah jasa Sayyidina Umar dalam memberikan tahun tersebut. Maka berlakulah sampai kali ini dah 1435 Hijrah kita meneruskan takvim tersebut. Maka ini satu benda yang hebat. Dan benda hebat tadi bukan lambang pada agama Allah, walaupun Rasulullah tak ada zaman tu. Walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah takvim-takvim tadi secara islaminya, secara dinasab kepada Islamnya, zaman Sayyidina Umar dia telah pun dinasab kepada Islam. Maka dia menjadi satu lambang pada agama Allah SWT. Maka para ulama sekarang ni membesarkan takvim tadi. Walaupun zaman Rasulullah, bila Rasulullah besarkan satu Muharram, tak ada takvim tu, yang ada takvim jahiliah ada. Maka kita lihat zaman sekarang ni kita besarkan tarikh satu Muharram tadi, sebab dia telah pun menjadi lambang-lambang pada agama Allah SWT, lambang-lambang pada agama Islam. Maka Al-Quran mengatakan zalika wa man yu'azzim sya'airullah wa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang besarkan sya'airullah, lambang-lambang agama Allah SWT, maka agama ni ada lambang dia. Lambang paling hebat, apakah lambang paling hebat? Rasulullah tu lambang paling hebat. Rasulullah lambang apa? Lambang seorang bapa Rasulullah lah. Ikon seorang bapa Rasulullah, ikon seorang politician Rasulullah, ikon seorang suami Rasulullah. Segala-gala lambang daripada Rasulullah itu. Selain itu melibatkan perayaan, lambang agama Islam, perayaan Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Itu kita bincang yang lepas ni tentang korban. Korban juga dalam mazhab Syafi'i sebagai ibadah syiariah, ibadah yang perlambangan yang besar. Yang sampai Rasulullah sebut ini adalah lambang pada agama Islam, maka buatkan di padang supaya lambang itu nampak. Tinggalkan Masjid Nabawi yang paling 1000 kali ganda, buat di padang yang tak ada ganda-ganda. Sebab 1000 kali ganda tu semayang bagi individu. Adapun di padang ni melibatkan hak Islam. Maka di antara 1000 kali ganda semayang individu dengan hak Islam, maka utamakan hak Islam. Dan walaupun individu kau semayang di padang tak dapat gandaan 1000 kali ganda, tapi perlu diutamakan hak Islam lagi. Maka syiar Islam satu benda lebih besar daripada semayang sunat. Maka syiar itu lebih besar daripada semayang sunat tadi, ataupun lebih besar daripada semayang di Masjid Nabawi yang 1000 kali ganda dia. Maka sebab itulah kita kena besarkan syiar ni. Maka syiar ni benda besar, maka wajar kita besarkan. Besarkan, buat perarakan ke apa semua, apa saja benda yang boleh ta'alifkan sebagai membesarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pada Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi mengatakan sya'airullah ini maksudnya pertama Masy'arul Hurum, iaitu tempat-tempat yang berlambang-lambang haji. Dia tempat-tempat lambang-lambang haji. Dan keduanya segala syiar-syiar dalam agama ini. Maka segala syiar-syiar termasuk Muharram ini sebagai syiar yang telah pun dinasab kepada agama. Maka wajar kita besarkan, walaupun akan takvim tadi, tapi telah pun diendoskan atas nama Islam, dilekatkan atas nama Islam, disetujui oleh sahabat itu semua. Maka itu nama sebagai ijma' para sahabat dalam perkara itu. Maka semua mereka bersetuju letakkan nama hijrah. Maka kita lihat nama tersebut kekal sampai hari ini dan kita besarkan. Maka kita besarkan, maka bila kita besarkan, Allah kata apa? Fa innaha min taqwal qulub. Itulah tanda hati kamu makin rapat dengan Allah SWT. Tanda kita makin dekat dengan Allah SWT. Makin bersambut benda-benda syiar ni, maka kita akan semakin dekat. Oh, tahu ini cerita dia, ini benda dia. Makin mengenali agama Allah, makin dekat dengan Allah SWT. Makin mengenali benda-benda melibatkan kebesaran agama, makin dekat dengan Allah SWT. Itu tujuan kita menyambut kebesaran tadi. Kita menyambut apa saja kebesaran Islam, memang kita akan mendapat suatu benda semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Islam, dan faham Islam dan sebagainya.
maka itu yang disebut sebagai fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya dia akan menyebabkan kamu menjadi semakin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambut benda tadi untuk membesarkan Allah, mendekatkan diri pada Allah. Maka sebab itulah kita lihat para ulama di 1 Muharram ini mereka membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun. Dia doa awal tahun ini tidak menjadi masalah sebenarnya. Cuma bagi siapa yang membuat dia sebagai masalah, jadi masalah lah. Maka doa je lah. Doa je. Cuma kita nak bagi tahu bahawasanya benda yang tidak ada sunnah daripada Rasulullah SAW, sebab 1 Muharram itu tak wujud sambutan daripada zaman Rasulullah. Tapi sunnah ni tak ada. Tapi sunnahnya ada tak? Dua benda beza. Sunnahnya tak ada. Jadi sunnahnya tak ada ke? Ada. Sunnahnya memang tak ada, sebab 1 Muharram tak ada zaman Rasulullah sambutannya. Tapi sunatnya ada. Sunnahnya tak ada. Sunatnya ada. Yang saya sunatnya ada apa? Arahan secara umum, benda-benda yang disuruh pada kita secara umum. Secara juz'i memang tak ada. Juz'i secara usul benda tu memang tak ada. Sebab tak ada 1 Muharram tu sambutan bersama Rasulullah. Tapi secara umumnya ada. Secara umumnya apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku akan mustajabahkan. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa sebagai senjata umat Islam. Kita nak cari senjata nak lawan musuh ni. Maka antara senjata ialah doa. Kita nak ubah keadaan. Bila nak ubah keadaan umat Islam yang teruk sekarang ni, maka ubahnya apa? Doa sebagai pengubah dia. Rasulullah sebut lagi, la yuradul qada illa bidu'a. Tidak akan boleh mengubah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan doa. Sebab tu para ulama kita ajak kita berdoa. Doa tahun tidak ada bid'ahnya dalam bab tu. Sebab apa? Kita nak berdoa pada Allah supaya apa? Kenapa mesti tentukan pada awal tahun? Dia dah tempat itu permulaannya. Dah macam contoh kan. Doa untuk apa? Doa untuk SPM. Bila tahun depan kita doa Ustaz? Tahun depan kawan tu dah ambil SPM dah. Buat apa doa lepas ambil SPM? Doa sebelum ambil SPM. Nak ambil apa? SK Sigi Tinggi Polis, STK. Saya ambil yang Ustaz Ali dulu. Ustaz Ali cikgu saya, guru saya Ustaz. Apa yang saya ngajar ni dapat salam kat dia, insyaAllah ta'ala. Dengan sendiri Ustaz Timah. Baru berkenalan, minggu lepas. Sebab tak kenal, Ustaz Ali tak kenal saya sebab saya tumbuh sarang dan lain macam. Saya pun tak kenal Ustaz Ali sebab Ustaz Ali dah tumbuh sarang dia dah, itu macam juga. Tapi Alhamdulillah, dia tak kasih. Bila saya bagi buku saya, nak jual, kita tengok ada tu kan. Dia berota tu barulah ni kita kasih. Jadi kita lihat bagaimana melibatkan doa, tak ada masalah. Maka doalah pada Allah SWT. Maka para ulama kita tentukan sebab apa? Sebab hari itulah nak doakan. Sebab nak doa apa? Nak doakan apa yang lepas itu diampunkan oleh Allah SWT. Kita kalau benda lepasnya apa boleh kita nak kali. Ustaz, yang lepas ni saya nak dikenang-kenang. Buat apa nak kenang-kenang? Itu semua boleh menyebabkan riak je. Nak apa? Nak pengampunan lagi. Kalau ada silap, pengampunan. Kalau ada baik, simpanlah ke akhirat nanti. Itu kita nak. Kalau ada yang silap, kita minta ampun. Maka dalam doa tadi minta diampunkan benda lepas-lepas. Dan benda yang akan datang apa? Minta supaya Allah takdirkan yang benda hebat. Maka sebab itulah doa. Itu sebab itu 1 Muharram. Kalau doa selepas tu boleh juga. Kita dah lewat dah. Dah masuk dah bulan tu dah. Jadi kita doa pada waktu yang sesuai dengan cerita dia. Waktu sesuai dengan cerita dia. Tengok cerita, dah tengok habis baru tahu. Aku dah kata dah, memang dia kan mati kena bunuh dah. Dah tengok cerita habis baru nak cerita dia disrupsi kan. Jadi kita kalau yang trailer tu sebelum tahu kehabisan tu, kita boleh agak-agak. Kita agak kan tu. Doa lah, mudah-mudahan tak kena bunuh lah kawan tu. Dan skrip kata kena bunuh juga lah kan. Jadi kita minta tukar skrip tu. Dalam TV memang tak boleh tukar skrip. Di dalam kehidupan sebenarnya boleh tukar skrip. Allah boleh tukarkan skrip tu. Skrip apa? Daripada negara yang tidak aman, kena tembak sini. Saya pun risau agak pakai jubah ni. Ini dulu orang, kalau tu ustaz ni payahlah nak tembak kan. YD kena tembak, biasalah kena berlaku. Apa ni, golong-golong kaya-kaya kena tembak, biasalah. Ustaz kena tembak ni jarang. Sekarang ustaz kena tembak pula, dah ada beberapa kes berlaku kan. Jadi rasa-rasa lepas ni kita pakai, kalau saya pakai jersey MU ni risaulah. Saya lah tu. Pakai jersey MU, kopiah insyaAllah akan pakai juga tanda. Sekarang tak boleh masuk pula kan. Jadi kita lihat bagaimana kita minta supaya Allah ubah kan. Maka sebelum benda tu berlaku lah minta ubah.
Maka sebab tu diminta pada awal, supaya Allah berikan Malaysia ni tempat yang hebat, tempat yang sayang, yang diberkati, diubah benda-benda yang jahat pada benda baik. Maka minta pada Allah pada hari pertama tu. Kita nak SPM. Kau tu dah habis PES SPM baru nak minta air penawar. Apa ceritanya? Datang ustaz nak tolong minta air, bagi tawar hati sikit. Tawar bagi tenang budak ni. Dah habis dah SPM baru nak minta hati tawar air. Tak payahlah. Tawar air kan kita baca Fatihah kan, Allah ustaz sekejap aja. Sekejap. Fatihah ni segala-galanya. Dah baca Baqarah dia nunggu je lah. Saya jenuh nak baca je. Tuan dia nunggu je. Nak baca Fatihah mudah-mudahan terang lagi dia. Minumlah yang yakin kepada Allah SWT, insyaAllah. Jadi kita lihat bagaimana, maka itu cara dia. Maka para ulama buat benda tadi, cuma tak boleh tersebut ini dia Rasulullah. Itu namanya tabawa maq'adahum jannar. Sedia ke tempat dan neraka je kalau kita bubuh atas nama Rasulullah. Tak ada benda tu. Cuma dia benar ada secara umum. Cara berdoa lah. Maka berdoa pada waktu-waktu yang diambil permulaan dia. Sebab memanglah wakil dia begitu. Keadaan begitu, maka doa pada permulaan. Maka doa pada itu. Semua, kenapa perlu baca Yasin? Maka siapa nak baca Yasin, bacalah. Semalam tu saya disyakirin, maka kita tak baca Yasin, kita bersembahyang hajat. Maka yang penting kita bawa permintaan kepada Allah SWT. Sebab malam tu saya nak ceramah, kau baca Yasin, saya tak ceramah lah. Jadi payahlah saya datang sebulan sekali. Jadi orang baca hajat, lepas hajat, kita bincangkan tentang apa fadilat apa semua, dan masing-masing buat rumah. Kalau sebab apa? Sebab belajar tu wajib. Tolabul ilmi fardhatun, baca Yasin tu sunat. Baca kat rumah sendiri kan. Itu tanda keikhlasannya betul-betul. Baca rumah tak baca lah. Tahu je lah perempuan ilmu tu. Jadi kalau baca lah, dapat mengamalkan ilmu tu. Jadi kalau siapa nak baca Yasin, bacalah. Siapa nak sembahyang hajat, silakan. Siapa baca Yasin pun tak nak hajat, pun tak nak sembahyang, tapi dia mengharap ya Allah datang tahun baru ni, dia datang dengan berita-berita yang hebat. Doa juga tu. Cuma dia tak ada pemangkin lah. Dia sendiri dia minta kepada Allah. Tapi sepatutnya kita tahulah kita ni lemah. Nak pula Kuala Lumpur banyak dosa kan. Naik motor je dah macam dosa ada. Naik kereta lagi banyak dosa sebab tak ada sangat dia tu. Naik motor tu macam dia juga. Nak tengok cermin tak tengok apa kan. Jadi banyak dosa-dosa kering tu. Maka kan, kita perlu kepada pemangkin doa ni. Maka minta kepada Allah pemangkin doa ni. Antara ni bagi doa apa dia? Kita membaca surah Yasin. Surah Yasin ini nanti ada orang marah, susah sikit Yasin. Memanglah Rasulullah sungguh tuan. Jadi pemain kan orang Melayu yang buat sikit Yasin. Cuma ada yang ulat tu kena tolak tepi lah. Sama setiap minggu habis semua Yasin. 20 tahun baca Yasin tak pernah baca tafsir surah Yasin. Satu pening namanya. Dia kena cabut 1 minggu baca tafsir surah Yasin. Atau sekali tengok apa cerita Yasin tu. Dan tengok apa benda cerita. Sebab apa ulama sungguh sangat boleh Yasin ni. Sebab apa Rasulullah sungguh. Maka dibaca surah Yasin sebab apa? Pertama nak mohon keampunan. Kita baca doa tadi, yang tahu tadi, supaya dimohon ampunkan tentang kesilapan kita. Maka apakah amalan yang boleh mengampunkan kesilapan? Pertama kita bincang itu sembelih korban, boleh mengampunkan kesalahan. Saya lah korban pergi haji, boleh ampun kesalahan. Maka banyak yang benda kifarah dan sebagainya. Tapi khusus tentang bacaan, Rasulullah kata man, dalam hadis yang sahih, beliau kata Sahih Ibn Hibban, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'i mardatillah ghufira lahu. Barang siapa baca Yasin pada waktu malam yang mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, diampunkan dosanya. Hadis ni ada banyak jaluran. Tak ada masalah untuk kita kan satu dia hadis yang sahih. Walaupun ada yang sahih, doa itu jalan lain. Jangan ambil yang sahih. Jadi dari Ibn Hibban mengatakan hadis yang sahih, maka barang siapa baca Yasin, maka Yasin ni pertama dia dapat pahala baca. Okey, saya sama macam ayat-ayat lain. Tapi ada satu tambahan melibatkan keistimewaan surah Yasin, iaitu diampunkan dosa-dosa ni. Setiap surah ni ada benda-benda keistimewaan dia. Nak masuk rumah baru, maka jangan dibuat karaoke, buat apa semua. Tu yang menyebabkan jin tendang semua berkumpul di situ. Masuk rumah baru baca surah Al-Baqarah. Tak panjang sangat, yalah bacalah perlahan-lahan 2 jam habis lah. Tak lagat Ustaz, tak lagat dia jangan pindah rumah baru kan. Jadi kalau nak ambil berkat memang kena susah sikit. Sebab nak duduk ber-20 tahun tu, ambil berkat sikit baca surah Yasin. Tak lagat panggil ustaz, semua ustaz baca. Ustaz tu lagat. Jadi panggil ramai-ramai semangat sikit.
Jangan panggil saja kan? Jangan panggil saja orang Melayu ni. Dia ada suka rela. Rela datang, suka kena ada juga. Tengah hari betul tak, kambing boleh, Masya Allah, suka rela ramai, satu peti boleh turun. Maka suka rela tu, rela memang kena, suka tu kena ada juga. Jadi ramai semangat nak ambilkan baca Baqarah kan. Lalu baca Baqarah tu, saya bagi-bagi kan, rumah adik saya bagi-bagi kan. Dah banyak sangat. Maka dah datang 5 orang, bagi 5 orang. 280 lebih, bagi 5, berapa sangat orang? Berapa sangat satu ayat kan? Satu surah tu bagi 5 orang. Maka lagi cepat habis ke surah Yasin. Ada sistem je lah. Jangan bagi banyak sangat. Bagi-bagi je lah. Dan kelak bagaimana setiap surah yang ada keperluan, ada penggunaan dia. Surah Mu'awwizatain. Mu'awwizatain ialah surah melibatkan perubatan, melibatkan orang yang kena sihir dan sebagainya. Maka ada Mu'awwizatain, kalau bina, kalau bil falaq, bacalah. Maka baca. Kalau orang dia nak meninggal dunia, baca surah Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Mautah ni orang yang hampir mati, bukan dah mati baca. Boleh juga, tak masalah, sedekahkan pahala dia. Tapi yang disuruhnya sebelum mati, supaya apa? Orang nak mati ni dia ada perasaan yang melabak macam ni. So apa? Nak mati, nak kena sunat pun meletak gitu tuan-tuan. Untuk masa nak kena sunat tu macam mana? Rasa relax je kan? Tu hebat dah tu. Masa nak sunat tu macam-macam, berpuluh jantan keluar. Walaupun lepas mandi, dia kat sekampung, dia mandi macam tu, sejuk-sejuk. Sejuk, betul dukung atas ni. Sebab apa dukung? Supaya jangan lari. Dukung sampai tempat Tok Mudia beratur, berpeluh. Itu kena sunat, ini bukan kena sunat tuan-tuan. Ini malaikat cabut nyawa depan mata lah. Maka pelbagai benda bolak-balik berlaku. Maka tenangkan. Rasulullah kata, bacakan Yasin pada orang yang hampir mati dan nazak tu. Sebab apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala dengan zikir pada Allah tu akan menenangkan hati-hati. Zikir menenangkan hati. Zikir ni paling hebat apa dia? Zikra paling hebat. Dalam banyak-banyak zikir, Zikra ni Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zikra tu Al-Quran. Maka baca Al-Quran dia boleh menenangkan hati dia. Tenang hati sikit kan. Maka itu yang suruh baca tu. Maka kita lihat bagaimana setiap surah tu ada je kegunaan dia. Maka kegunaan pertama dengan baca Yasin tadi, apa ni, diampunkan dosa-dosa pembaca tadi. Maka sama tak dengan apa kita minta ni? Kita minta supaya diampunkan dosa kita yang lepas-lepas. Maka dapat pengampunan dosa dengan baca Yasin tadi. Dan yang keduanya, baca Yasin ini berdasarkan sebuah hadis yang rijal yang semua thiqat, tentang dikaji sebuah semester dia pelajar di Mesir. Maka dia kaji dalam kitab melibat fadail surah Al-Quran. Maka dia mendapati hadis ini ialah hadis yang rijal semua thiqat. Itu hadis berdasarkan hadis man qara'a Yasin qudiyat hawaijahu. Barang siapa membaca Yasin, qudiyat, ditunaikan hawaijahu, keperluan dia. Keperluan kita apa? Keperluan kita nak beranak, buat susu. Ustaz, awak boleh buat susu sebenarnya. Ambil air baca Yasin, minta ke senang beranak. Kalau rasa nak power lagi, beli air Zam-Zam. Perkim air Zam-Zam plus dengan Yasin. Allah, power dah tu. Bapak dia baca pula lagi ikhlas. Sebab kalau bapak baca lagi kuat dia punya. Sebab bapak ni, alamak, bini aku macam mana ni, lagi kuat dia punya pengharapan dia, lagi tinggi keikhlasan dia, baca sendiri. Itu yang susu yang paling hebat sebenarnya. Maka kita bacakan pada air dan apa semua, baca Yasin tadi. Maka disebutlah hadis man qara'a Yasin qudiyat hawaijahu. Barang siapa membaca Yasin, qudiyat, ditunaikan hawaijahu, segala keperluan-keperluan dia. Apa keperluan kita? Macam-macam lah. Keperluan kita awal tahun ini supaya 1 tahun untuk penuh dengan kehebatan. Minta pada Allah, ya Allah, kau datanglah tahun 1435 dengan berita-berita yang gembira. Tahun 1434 ni banyak benda sedih. Mesir elok-elok tengah memacu kehebatan, tiba-tiba bam, jatuh. Maka mungkin 1435 ini datang ke kehebatan, naik balik. Dan kemudian Syria yang tengah dibunuh, bukan yang orang kafir bunuh Syria tu. Dari Syria tu dibunuh orang Islam sendiri tuan-tuan. Sekarang kemuncak keburukan ni sekarang ni. Kemuncak benda-benda yang menganiaya sekarang ni. Dulu kalau kafir bunuh orang Islam, benda biasa. Tapi sekarang ni orang Islam bunuh orang Islam sendiri. Orang Islam bunuh orang Islam sendiri. Maka dah sampai kemuncak dia. Kita minta supaya datang ke tempat 35 ni, datang kedatangan yang hebat. Kedatangan kepada keberanian kepada pemerintah untuk mengubah dasar. Dasar-dasar yang hebat macam pemerintah yang berlaku di Brunei. Maka dia kata insya-Allah 2014 syariah sepenuhnya akan terlaksana. Sekarang kita tengah buat kajian ke arah untuk mengukar satu benda yang hebat. Dan kita dengarlah
dalam proses. Mudah-mudahan tetap ni Nasihat Agama Negeri Johor berjaya membuat benda ni, dan saya dengar abang maksudnya yang Mulia Sultan pun setuju benda ni untuk kita kembalikan balik Johor kepada cuti hari Jumaat, supaya ramai semayang hari Jumaat tu. Bila tak cuti hari Jumaat ni, ramai yang mula. Maka bila mula ni siapa tanggung kan? Siapa yang ubah tu lah, dia ada saham juga. Saham juga kalau tak ubah balik. Maka alhamdulillah pemerintah kita sekarang ni nampak sedar benda tu, dan penasihat agama pun dah tengah buat draft. Mudah-mudahan berjaya untuk meyakinkan bahawasanya kita nak ubah balik kepada yang asal yang pernah buat dulu. Maka mudah-mudahan. Jadi itu nama hijrah yang kita hebat. Itu dalam permulaan tahun baru kita minta kepada Allah tahun baru ni dengan pelbagai berita-berita yang hebat. Maka apa salah ni? Maka kita gunakan pemangkin doa. Dan kita mungkin macam-macam sejarah ada. Maka kita minta pemangkin doa tadi yang ada surah Yasin tadi. Itulah maksud baca tu. Siapa tak nak baca boleh sembahyang hajat. Apa tak ada masa mengajar, tak ada masa baca tu, kurang mengharapkan datangnya satu tahun yang baru ini penuh dengan pelbagai paparan yang hebat. Itulah dia benda-benda yang berlaku, maka tidak ada bid'ah di situ. Maka sebab itulah kalau kita nak ambil, nak mengukur tu benda ni jangan cepat-cepat sangat. Kalau benda tu khilaf, katakan khilaf. Maka benda ni kalau ada pun dia nama khilaf. Ada yang tak setuju, ada yang setuju, maka namanya khilaf. Bid'ah ni benda yang betul-betul mungkar. Apa bid'ah? Sebagai contoh 10 Muharram. Buat apa? Dia pergi buat kumpul badan, popang. Tak khilaf tu antara Syiah dan Sunnah tu kan khilaf. Sunnah memang tidak ada benda sebut, dan juga Syiah memang tidak diiktiraf. Memang sesat dan menyesatkan. Maka 10 Muharram tu kalau nak belasah bukan satu Muharram. Kalau siapa ulama cuba nak belasah satu Muharram, hentikanlah, penat je benda tu. Benda khilaf. Maka belasah 10 Muharram. 10 Muharram memang bid'ah sungguh-sungguh. Dia pergi buat macam ala-ala wil-wil, untuk badan apa semua kan. Tak pasal bulu-bulu darah. Tu apa nak merasai bagaimana penderitaan Sayyidina Hasan wa Husin, terutama Sayyidina Husin yang telah pun dipancung di Karbala. Maka sedih, kita pun sedih benda-benda tu berlaku. Kita tak setuju benda-benda tu berlaku. Tapi kenapa sampai kita maknanya? Walaupun kemudian itu bila tak luka jelas. Maka kita lihat benda tadi yang perlu kita. Itu bid'ah, dolak binar, memang sesat. Maka memang sesat dia menyesatkan. Siap dengan undang-undang dan sesat dan sebagainya. Maka bentrah yang tu. Sebab ramai. Sebab saya tengok ada yang buat Karbala, ada buat kereta Karbala, semua 10 Muharram ni. Maka bahaya sekarang ni, nak Syiah semakin mula sekarang ni. Maka bunuh yang tu setuju, sepakat semua. Yang tak sepakat ni berlapang dada lah pada benda-benda yang tepat. Nak pula ada dalil, sandaran-sandaran. Maka ulama Melayu kita dulu bukannya buta-buta bodohnya tu je. Mereka dalil, cuma dia tak cerita lah semua dalil dulu. Sebab yang dengar tu orang awam pula dia terima dia sebab dia yakin untuk guru dia. Cuma sekarang ni ramai kan bentuk garu kan. Dia garu habis semua, menyebabkan orang semua gatal. Orang semua risau kan. Dia minta ada dalil ni semua. Dia kata, tolonglah pindah. Jenuh kita tuan, borong semua orang dalam neraka kan. Janganlah kita ada adab. Ulama kita yang dulu walaupun mengaji dia tak ada BA, tak ada master, tak ada PhD sama sekarang pun ada. Maka mereka lebih hebat dengan ilmu mereka. Maka kita hormatilah apa-apa yang telah pun dipatuakan oleh mereka, insyaAllah. Aku boleh hazard wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.